Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Sebuah kilang yang menempatkan 3 buah gudang simpanan barangan logam, wayar dan bateri terpakai di Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 8 malam tadi. Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zin berkata, 4 jentera bomba dari Sungai Petani, Yan, Kulim High-Tech dan Aman Jaya bergegas ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman turut dibantu 15 jentera bomba, pasukan bomba sukarela dan pasukan khas unit hazmat. Semasa operasi pemadaman dilakukan, berlakunya letupan yang kuat seperti percikan bunga api di kawasan kebakaran gudang dianggarkan seluas 300 kali 200 meter itu. Sehingga pukul 2 pagi tadi, operasi pemadaman masih lagi diteruskan ekoran kawasan kebakaran yang luas. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Banjir di Kelantan, 2 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan PPS SMK Beris Panco dan SK Jelawat di Bacok ditutup malam tadi. Ia menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu sedikit menurun kepada 4,530 orang setakat 10 malam. Menurut info bencana JKM, kesemua mereka daripada 1,462 keluarga itu ditempatkan di 12 PPS membabitkan 2 daerah iaitu Pasir Mas dan Tanah Merah. Daerah Pasir Mas masih merekodkan jumlah penduduk terjejas banjir paling tinggi iaitu 4,511 orang daripada 1,454 keluarga yang ditempatkan di 11 PPS. Manakala 1 PPS masih aktif di Tanah Merah iaitu di Balai Raya Padang Kijang bagi menempatkan 19 penduduk daripada 8 keluarga. Sementara itu, menurut Public Info Banjir JPS, 2 sungai utama di Kelantan mencatatkan aras melebihi tahap bahaya iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang dan Sungai Kelantan di Kuala Besar, Kota Baru. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bersua kembali, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke majlis sambutan Hari Kebangsaan Emiriah Arab Bersatu UAE yang ke-52 di Jubilee Park Expo City di Dubai semalam. Turut berangkat paduka ananda Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Seri Paduka berkenan bertemu dengan beberapa ketua dan pemimpin negara asing yang hadir atas persilaan Presiden UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan. Antaranya Presiden Indonesia Joko Widodo, Timbalan Perdana Menteri UAE Sheikh Saif Zayed Al Nahyan dan Menteri Kanan Penyelaras Keselamatan Negara Singapura Teo Chee Hean. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kini berada di Abu Dhabi bagi lawatan khas yang berakhir hari ini. Lawatan itu sempena persidangan ke-28 pihak-pihak Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim COP28 yang bermula Khamis lepas dan berakhir 12 Disember ini.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang bekas Menteri Kesihatan Datuk Dr. Chua Jui Ming yang meninggal dunia petang semalam. Datuk Seri Anwar berkata, mendiang merupakan figura yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya selaku Menteri Kesihatan paling lama selama 9 tahun dari 1995 hingga 2004. Selain itu, beliau berkata Datuk Dr. Chua turut memainkan peranan penting sepanjang bersama keadilan tatkala mengemudi pimpinan parti itu di Johor. Segala jasa dan pengorbanannya pasti dikenang rakyat serta rakan-rakan yang sama turut sama berjuang untuk negara tercinta. Datuk Dr. Chua, 80 tahun, meninggal dunia di Hospital Serdang pada pukul 4.04 petang semalam. Beliau yang sebelum ini bersama MCA menyertai PKR pada 2009 dan seterusnya dalam tempoh setahun bersama parti itu, beliau dilantik sebagai naib presiden parti. 26 juta pelancong direkodkan masuk ke negara ini dalam tempoh 1 Januari hingga 15 November lepas. Angka itu menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK, Datuk Seri Tiong King Sing, dapat ditambah berikutan pelaksanaan pengecualian visa untuk rakyat China dan India selama 30 hari bermula 1 Disember lalu. Beliau berkata kerajaan bersedia menerima peningkatan kemasukan pelancong asing terutamanya dari China dengan pemantauan tahap kesihatan pelancong di pintu masuk negara yang sentiasa dipertingkatkan dan dikawal selia Kementerian Kesihatan KKM. Kementerian Kesihatan sudah kawal kita, sudah check out itu semua temperature measure dan juga lain-lain apa sepatutnya dikawalkan. Sama juga China pun ada setinggal kawal semua. Jabatan Penerangan akan membantu Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia MIMOS Berhad dalam menyampaikan penjelasan tentang penggunaan Identiti Digital Nasional IDN. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, ia antara lain bagi menjawab persoalan khususnya soal keselamatan data peribadi pengguna dan cara pendaftaran. KKD juga telah ditugaskan untuk membantu, jadi insya-Allah dalam masa terdekat Jabatan Penerangan akan membantu pihak MIMOS menerbitkan soalan lazim FAQ dan juga mungkin satu penjelasan dalam bentuk video yang sangat ringkas, sangat mudah. Saya daftar kurang daripada 3 minit. Cyber Security Malaysia dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP juga diminta bekerjasama dengan lebih rapat supaya sebarang isu berkaitan keselamatan data dan cyber sentiasa dipantau dan diatasi. Beliau ditemui pada program Run Hack Scam Alert 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia bermula Selasa ini dijangka berjalan lancar meskipun berlangsung ketika musim banjir. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kementeriannya akan mengikut garis panduan ditetapkan termasuk memindah dan menghentikan peperiksaan sekiranya banjir semakin buruk. Garis panduan kita, garis panduan dan juga persiapan-persiapan kita, pemindahan dan sebagainya sekiranya berlaku banjir dan juga seperti mana yang tahun lepas kita juga ada apabila ada peperiksaan yang terpaksa dihentikan kerana putus perjalanan dan sebagainya, jadi kita akan buat peperiksaan ulangan. Jadi semua itu telah pun kita siapkan dalam garis panduan dan juga persiapan kita. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.